Okey, mari kita mula Okey, soalan 1. Raja 1.1 menunjukkan sebatang sudu kelihatan bengkok di dalam air disebabkan oleh satu fenomena cahaya. Okey, tandakan tik bagi jawapan yang betul dalam petak yang disediakan. Okey, jadi soalan dia cakap tanda tik bagi jawapan yang betul dalam petak. Jadi kena ikut arahan soalan Okey, apakah fenomena cahaya dalam Raja 1.1? Jadi pembiasan cahaya. Okey, jadi kamu kena ikut soalan, kena tik di dalam kotak. Kalau tik luar kotak tak salah, ataupun kamu pangkah ke apa ke, okey, salah Jadi kena ikut soalan. Okey, seterusnya. Okey, nyatakan satu kuantiti fizik yang berubah apabila cahaya merambat dari air ke udara. Okey, jadi apabila cahaya dia merambat dari air ke udara, okey, apa yang berubah adalah laju cahaya. Okey, laju cahaya berubah Jadi apabila cahaya merambat dari air ke udara, apa yang berlaku adalah laju cahaya akan meningkat. Okey, dia akan menjadi lebih laju. Okey, C. Lengkapkan gambar Raja sinar untuk menunjukkan pembiasan cahaya yang berlaku pada sudut tersebut pada Raja 1.2. Okey, jadi kita boleh lihat, okey, ataupun mata ni dia nampak image ini. Okey, dia nampak image ni. Tapi sebenarnya cahaya tu dia datang daripada objek. Jadi kita kena lukis garisan sambung dari objek ini ke titik ini. Lepas tu kena lukis anak panah untuk menunjukkan arah perambatan cahaya itu. Okey, mesti ada anak panah untuk menunjukkan arah cahaya itu merambat. Okey. Cahaya itu keluar dari air ke udara dan menjadi lebih laju, maka dia terbias menjauhi garisan normal. Okey? Menjauhi garisan normal masuk ke mata. Jadi dari sudut pandangan mata, dia kelihatan seperti cahaya itu datang dari sini. Sebab cahaya dia sepatutnya bergerak lurus. Betul tak? Betul tak? Jadi dari pandangan mata ini, cahaya itu kelihatan seolah-olah datang dari sini. Okey, seolah-olah dia datang dari sini. Tapi di sini ada cahaya tak sebenarnya? Tak ada. Sini sebenarnya tak ada cahaya. Jadi kita lukis guna garisan putus-putus. Okey? Untuk menunjukkan bahawa nampak seperti cahaya datang dari sini, tetapi sini tak ada cahaya. Jadi kerana nampak seperti cahaya datang dari sini, maka image terbentuk di sinilah. Kita nampak objek ini di sini. Okey? Walaupun cahaya yang sebenarnya datang dari sini. Okey. Jadi satu perkara kena ingat bila kita lukis gambar Raja sinar, garisan kena lurus. Jadi mesti guna pembaris, wajib guna pembaris. Dan kena ada anak panah untuk menunjukkan arah cahaya itu. Okey, seterusnya. Raja 2.1 menunjukkan pemancar cahaya dan sel foto yang diletakkan pada sistem pagar automatik. Pintu pagar akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Okey, kita kena ingat di sini dia cakap pintu pagar
akan terbuka jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta. Jadi kita tengok sini. Sini ada satu pemancar cahaya. Sini adalah sel foto. Okey, ini adalah sel foto. Jadi maksudnya bila ada cahaya kena dengan sel foto ini, maksudnya cahaya dia kena dengan katod. Katod ini akan ada dapat menghasilkan foto elektron. Okey, foto elektron akan terpancar keluar daripada katod pergi ke anod. Jadi sini ada arus. Jadi bila sini ada arus, dia merupakan satu isyarat untuk pintu pagar itu tak tutup, pintu pagar itu tutup. Tapi bila kereta tu dia halang cahaya itu, maksudnya bila tak ada cahaya, apa yang berlaku adalah sini tak ada arus, dan tak ada arus menunjukkan ada kereta. Ada kereta, jadi pintu kena buka. Okey? Jadi di sini bagaimana pintu pagar automatik ini berfungsi adalah bila tak ada cahaya, okey, tak ada arus, pintu akan buka. Okey? Macam ni. Okey, sini kita ulang sekali lagi. Sini dia kata, jika pancaran cahaya yang ditujukan ke sel foto dihalang oleh sebuah kereta, okey, pintu pagar akan terbuka. Okey, kita lihat apakah kesan fotoelektrik. Okey, kesan fotoelektrik ialah pemancaran elektron dari logam apabila logam tersebut disinari cahaya apabila permukaan logam tersebut disinari cahaya pada bagus, frekuensi tertentu. Okey, ini sangat penting. Pada frekuensi tertentu. Ini sangat penting. Okey, seterusnya. Frekuensi ambang bagi logam katod ialah 5.16 kali 10 kuasa 14 Hz. Pancaran cahaya yang ditujukan ke katod mempunyai panjang gelombang 560 nanometer. Okey, hitungkan tenaga kinetik maksimum. Okay, kita nak kira tenaga kinetik maksimum bagi fotoelektron yang dipancarkan daripada permukaan logam katod itu. Okey, jadi bila kita nak kira, bila kita nak kira ini, kita kena menggunakan formula teori fotoelektron Einstein. Okey, teori fotoelektron Einstein menyatakan bahawa yang tenaga kinetik maksimum adalah sama dengan tenaga yang diterima oleh elektron itu, iaitu tenaga pada foton, tolak dengan fungsi kerja. Fungsi kerja adalah tenaga minimum yang diperlukan oleh elektron pada logam tertentu untuk terbebas menjadi fotoelektron. Okey. Jadi kita boleh kira yang tenaga pada foton itu dengan pemalar Planck kali dengan frekuensi foton itu. Tolak, okey, ini adalah fungsi kerja. Boleh kira dengan pemalar Planck kali dengan frekuensi ambang. Okey, tapi di sini dia tak ada bagi kita
frekuensi cahaya itu, tapi dia ada bagi panjang gelombang. Jadi kita kena tukarkan yang ini, frekuensi kita ganti dengan H laju cahaya bahagi dengan panjang gelombang. Yang ini dapat daripada V sama dengan F lambda, di mana F sama dengan V per lambda, dan V ini adalah H laju cahaya, jadi kita gantikan dengan C lah. Okey, tolak dengan pemalar Planck kali dengan frekuensi ambang. Jadi kita dapat, okey, pemalar Planck 6.63 kali dengan 10 kuasa negatif 34. Okey, pemalar Planck ini kamu lihat dalam soalan ni tak ada. Jadi kamu kena cari di bahagian depan soalan. Okey, di muka surat 2 dan 3 ada senarai formula dan senarai pemalar. Okey. Jadi pemalar Planck ini boleh dapat dari bahagian depan kertas soalan. Okey, kamu kena cek di depan itu ada apa formula yang diberi, apa pemalar yang diberi. Okey. Seterusnya ini pemalar Planck kali dengan H laju cahaya. H laju cahaya pun ada diberi, dia mesti ada bagi dalam senarai. Okey, kali 10 kuasa 8. Okey, bagi dengan panjang gelombang 560 nanometer, jadi kali dengan 10 kuasa negatif 9. Okey, seterusnya tolak. Sekejap cikgu cek. Apa tadi? Ini tolak dengan yang pemalar Planck dulu. Okey, 6.63 kali 10 kuasa negatif 34 kali dengan frekuensi ambang 5.16 kali 10 kuasa 14. Macam itulah. Lepas tu sama dengan, okay, so jawapan dia adalah 1.31 kali 10 kuasa negatif 20 Joule. Bagus. Sekejap sambung. Okay, jika frekuensi bagi pancaran cahaya yang ditujukan ke katod ialah 5 kali 10 kuasa 14 Hz, adakah pintu pagar akan terbuka? Tak buka. Okey, sebenarnya soalan ni dia ada masalah sikit lah. Okey, sebab setting bagi alat ini okey, setting dia adalah kalau tak ada cahaya. Setting dia adalah kalau dia tak ada cahaya setting dia adalah kalau tak ada cahaya, pintu akan buka. Sebab bila kereta tu dia halang, okey, bila kereta halang dia tak ada cahaya lah. Tak ada cahaya dia akan buka, betul tak? Tapi di sini, okey, tapi di sini dia cakap jika frekuensi yang ditujukan ialah 5 kali 10 kuasa 14 Hz. 5 kali 10 kuasa 14 Hz adalah di bawah frekuensi ambang, betul tak? Kalau di bawah frekuensi ambang, maksudnya adalah kita tak ada fotoelektron. Okey, dia tak akan berlakunya tindak balas dia tak akan berlakunya fenomena fotoelektrik. Okey, kesan fotoelektrik itu dia tak akan berlaku kerana frekuensi cahaya itu di bawah frekuensi ambang. Okey, jadi kalau tak ada kesan fotoelektrik, dia adalah sama macam tak ada cahaya lah.
Dan bila tak ada cahaya, pintu tu akan buka. Okey, tapi cikgu ada cek dalam jawapan yang diberi. Okey, jawapan yang diberi adalah dia tak buka. Okey, jawapan diberi adalah dia tidak buka. Dia akan terima yang betul. Maksudnya dia akan ubah jawapan pada skema itu. Sebab sepatutnya tak ada orang tahu apa jawapan dalam skema kan. Hanya pemeriksa yang tahu jawapan dalam skema. Jadi kalau jawapan dalam skema itu salah, disebabkan oleh soalan itu dia ada masalah, jadi dia akan ubah jawapan itu dia jadi ikut soalan. Sebab calon jawab ikut soalan, betul tak? Jadi calon yang jawab ikut soalan, dia akan tahu yang okey, ini frekuensi di bawah frekuensi ambang. Jadi tak ada kesan fotoelektrik. Tak ada kesan fotoelektrik, pintu itu akan sentiasa terbuka. Okey, pintu akan sentiasa terbuka. Jadi jawapan dia, adakah pintu pagar akan terbuka? Okey, akan sentiasa terbuka. Macam ni lah, dia sentiasa terbuka, dia tak boleh tutup. Jadi maksudnya ada masalah pada alat ini. Pintu automatik ini dia tak boleh buka tutup secara automatik. Dia akan sentiasa terbuka sahaja. Okey? Jadi ini adalah jawapan yang lebih tepat lah. Jadi kalau betul kalau benda ini sebenarnya pernah berlaku dalam SPM juga, bahawa di mana soalan tanya macam ni, tapi dalam skema jawapan tu dia bercanggah dengan soalan. Jadi senang saja. Dia akan ubah, dia akan bagi errata lah, okey, pembetulan kepada semua pemeriksa bahawa skema jawapan ini jangan kita tukar. Dia tukar skema jawapan. Sebab calon tak tahu skema jawapan, betul tak? Hanya cikgu pemeriksa yang tahu skema jawapan. Jadi dia tukar saja. Jadi semua pemeriksa dia akan tanda ikut skema lah. Betul tak? Macam tu lah. Jadi jawapan dia adalah akan sentiasa terbuka. Okey, ada apa-apa soalan? Okey, boleh faham Okey. Okey, seterusnya, Raja 3.1 menunjukkan satu litar untuk menguji kekondaksian satu komponen elektronik X. Okey, namakan komponen X. Komponen X ini adalah diode. Bagus. Okey, diode. Okey, seterusnya, apabila switch dihidupkan, mentol didapati tidak menyala. Mengapa mentol itu tidak menyala? Jadi sebab dia tak menyala adalah kerana kamu tengok, ini positif, ini negatif. Maksudnya arus sepatutnya mengalir dalam arah ini. Tetapi diode ini adalah dipasang secara pincang songsang. Okey, pincang songsang, jadi maksudnya arus tak dapat nak mengalir dalam litar ini. Tak boleh mengalir, mentol tak dapat nak menyala lah. Okey, jadi mengapa tidak menyala? Kerana diode adalah pincang songsang. Okey, diode adalah pincang songsang. Okey, kamu tak boleh jawab. Ada pelajar yang dia jawab, dia kata bateri pasang terbalik. Ini tak betul Okey, ini tak betul. Kita tak boleh jawab bateri pasang terbalik. Sebenarnya perkataan pincang songsang ini dia menunjukkan yang susunan cara pasang bateri dengan diode itu.
Itu adalah apa yang kita panggil pincang songsang. Okey? Maksudnya, ini bukan cara sambungan yang salah. Ini memang sambung macam ni, cara sambungan macam ni dipanggil pincang songsang. Okey? Jadi kita tak boleh kata sel kering terpasang terbalik ke, ataupun bateri salah pasang ke, ataupun diod salah pasang ke, tak boleh. Okey. Okey, 2. Bagaimana sambungan lita dalam Raja 3.1 perlu diubah sesuai supaya mentor itu boleh menyala. Jadi, songsangkan sambungan diod ataupun songsangkan sambungan sel kering. Pun boleh. Ataupun terbalikkan, kalau tak tahu nak guna perkataan songsang, kamu boleh kata terbalikkan sambungan diod, terbalikkan sambungan sel kering, pun boleh. Okey? Okey, Raja 3.2 menunjukkan satu lita rektifikasi gelombang penuh yang mengandungi 4 komponen X yang disambungkan kepada bekalan arus ulang-alik dan osiloskop sinar katod. Apabila switch osiloskop sinar katod dihidupkan, surehan pada skrin OSK adalah seperti dalam Raja 3.2. Okey. Lengkapkan lita pada Raja 3.2 dengan melukis komponen X dalam kotak A, B, C dan D. Okey, jadi seperti apa yang kita sudah belajar, kalau ini adalah rektifikasi gelombang penuh. Okey, jadi kita lihat yang sumber kuasa adalah di atas dan bawah. Jadi maksudnya cara pasang diod itu adalah dari kiri ke kanan. Kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. Okey, kalau macam ni betul tak? Tak betul kita kena pastikan dia sambung kena pastikan dia bersambung. Maksudnya garisan ini lah, wire itu dia ada sambung. Kalau macam ni dia tak sambung kan? Nampak tak? Dia tak cantum. Okey, kena lukis garisan yang wire itu dia sentuh. Macam ni baru betul. Okey, boleh faham? Okey jadi salah. Kalau tak lukis dia sambung, salah. Ini adalah satu syarat dia lah, mesti sambung. Okey Sebab soalan yang seperti ini yang serupa, lebih kurang sama dengan yang ini, pernah keluar dalam SPM, dan dalam skema pemakan memang dia nyatakan bila pelajar dia lukis simbol, dia isi dalam kotak kosong itu, dia kena pastikan dia bersambung. Kalau tak sambung, salah. Okey, macam tu. Okey, satu kapasitor kemudian disambungkan secara selari dengan R2. Lakarkan surehan yang akan ditunjukkan pada skrin osiloskop sinar katod dalam Raja 3.3. Okey, jadi bila ada kapasitor, jadi maksudnya kapasitor dia akan ada kesan fungsi kapasitor itu dia adalah sebagai perata arus. Okey, kapasitor.
Perata arus. Jadi dia boleh menyebabkan arus yang tidak rata menjadi rata. Yang macam ni dia tak rata lah. Macam ni dia naik turun dia tak rata. Jadi kalau rata macam ni dia lurus. Okey. Lurus saja dia rata. Okey. Jadi lakarkan surehan yang akan ditunjukkan lepas pasang kapasitor. Jadi kita boleh lukis garisan putus-putus untuk tunjukkan yang asal. Yang asal adalah macam ni. Okey. Jadi kita lukis garisan putus-putus untuk tunjukkan yang asal. Ini sebagai satu panduan lah dalam melukis. Okey, lepas tu kita lukis yang sudah diratakan. Dia macam ni, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik sikit, turun. Macam ni. Okey Maksudnya bawah tengah maksudnya macam mana? Bawah maksudnya di sini. Tengah maksudnya di sini. Tengah tak boleh. Kalau tengah maksudnya dia tak ada voltan. Sebab ini kan macam graf kan. Ini adalah macam graf. Ini kosong. Tengah ni dia kosong kan. Betul tak? Ni atas positif, bawah ni negatif, macam tu. Okay, jadi kita lukis ikut pada sinilah. Kita lukis ikut pada ni. Kecuali kalau kamu pasang yang diod ini terbalik maksudnya dari kiri ke kanan kamu pasang jadi dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri, okey, arah dia dari kanan ke kiri dia akan jadi terbalik lah. Sini akan jadi terbalik. Tapi sini dia naik atas kan. Jadi maksudnya dia macam ni. Kiri ke kanan. Arah diod tu kiri ke kanan, jadi dia naik. Okey? Macam tu lah. Okey, Raja 4.1 menunjukkan proses tindak balas nuklear yang berlaku di dalam sebuah reaktor nuklear. Proses ini berlaku secara berterusan. Okey, jadi kita sini boleh lihat ada satu neutron masuk ke uranium 235. Lepas tu uranium 235 itu dia menjalani, dia akan dia belah jadi separuh. Okey, dia belah menjadi strontium 94 dan xenon 142 dan bebaskan 2 biji neutron. 2 biji neutron dia masuk lagi dalam uranium yang lain, uranium 235 yang lain, dan proses yang sama berlaku pada uranium yang lain. Namakan tindak balas nuklear tersebut. Namakan tindak balas nuklear. Jadi ini dipanggil pembelahan nukleus. Okey. Terima kasih. Nukleus. Okey. Sudah tiba-tiba confuse antara BM dengan BI. Okey, pembelahan nukleus. Okey, tuliskan persamaan tindak balas nuklear yang berlaku dalam Raja 4.1. Okey, jadi apa persamaan dia? Kita lihat sini dia neutron masuk dalam satu uranium. Okey. Jadi uranium
23592 campur dengan 1 biji neutron 01 menjadi strontium 9438. Campur xenon 14054 campur 2 biji neutron 01. Okey, macam ni. Ini adalah yang persamaan tindak balas nuklear lah yang berlaku. Okey, jadual 4 menunjukkan jisim bagi setiap nukleid dalam unit jisim atom. Okey, ini adalah jisim-jisim dia dalam unit jisim atom. Berdasarkan tindak balas nuklear yang dinyatakan dalam 4B, hitung cacat jisim bagi tindak balas tersebut dalam unit kilogram. Okey, jadi cacat jisim sama dengan uranium tambah dengan neutron. 235.04.395. Sebelum kita buat kiraan, cacat jisim adalah di mana semasa tindak balas nuklear itu jisim hasil tindak balas itu, jumlah jisim hasil tindak balas itu adalah kurang daripada jisim sebelum tindak balas. Maksudnya seluruh ini jisim semua ini, strontium tambah dengan xenon tambah neutron, dia adalah kurang daripada jisim uranium ini tambah dengan neutron ini. Jisim ini kurang daripada jisim ini. Kalau macam jisim yang sudah hilang itu kita panggil jisim yang hilang itu kita panggil cacat jisim lah. Cacat jisim. Jadi kalau kita nak kira cacat jisim ini, kita ambil yang besar iaitu yang sebelum, tolak dengan yang jumlah jisim yang selepas lah untuk dapatkan cacat jisim. Jadi yang sebelum adalah yang uranium ini tambah dengan neutron, tolak dengan xenon tambah strontium tambah 2 biji neutron. Ini tolak dengan tambah dengan 1 biji neutron 1.00867. Tolak dengan xenon 139.92 16 tambah strontium 93.9154 tambah dengan 2 biji neutron 1.00867. Dan kita akan dapat kita akan dapat 0.19828. Ini adalah dalam unit jisim atom. Ini adalah cacat jisim dalam unit jisim atom. Seterusnya kita nak tukarkan menjadi kilogram. Kita kena darab dengan 1 unit jisim atom sama dengan berapa kilogram? Sama dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 kilogram. Ini sekali lagi ini dia akan diberi dalam senarai formula dan senarai pemalar itu. Jadi kena tengoklah. Kena tengok dari depan.
Sebenarnya formula apa yang diberi, formula apa yang tidak diberi, kita masih tak tahu lagi. Okey, kita masih tak pasti. Tapi jadi maksudnya kita hanya tahu esok. Tapi difahamkan adalah formula yang asas memang akan diberilah. Okey, contohnya E sama dengan MC kuasa 2. Ini formula asas dia akan beri. Kalau formula yang boleh dapat daripada penerbitan, maksudnya kita boleh terbitkan formula itu dari formula lain, formula itu berkemungkinan besar tak akan diberi. Okey, contohnya macam pecutan graviti pada permukaan bumi, pecutan graviti pada ketinggian H dari permukaan bumi. Formula ini contohnya yang ini, formula ini dia kita boleh terbitkan sendiri dari formula F sama dengan yang apa? Jisim pertama kali dengan jisim objek pertama kali dengan jisim objek kedua kali dengan pemalar graviti bahagi dengan yang jarak dari tengah ke tengah dua objek itu kuasa 2. Ini semua sebab kita boleh terbitkan formula itu dari formula lain, jadi dia tak akan bagilah. Okey, kemungkinan besar dia tak akan bagilah. Tapi formula yang asas dia akan bagi. Okey, satu contoh lain adalah macam contohnya V sama dengan IR. Ini formula asas. Ini dia bagi. Okey. Tapi kalau ataupun kuasa sama dengan VI, ini formula asas dia bagi. Tapi kalau gabung ini gabung dengan ini, dia jadi P sama dengan V kuasa 2 per R. Ini dia mungkin dia tak bagilah. Sebab ini gabung dengan ini kita dapat ini. Jadi yang gabung boleh dapat punya mungkin dia tak bagi. Okey, boleh faham? Okey kemungkinan lah kita tak tahu lagi yang formula apa yang dia bagi, formula apa yang tak bagi. Okey. Kalau semua bagi memang tak mungkin lah sebab terlalu banyak terlalu banyak. Dia bagi semua memang tak mungkin lah. Okey. Lebih kurang macam tu lah. Okey, jadi yang satu unit jisim atom sama dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 kg. Jadi maksudnya cacat jisim dia adalah 0.19828 kali dengan 1.66 kali 10 kuasa negatif 27 kg. Jadi kita akan dapat 3.29148 kali 10 kuasa negatif 28 kg. Okey, kamu lihat cikgu tak ada bundarkan dia. Kenapa cikgu tak bundarkan? Sebab kalau kita lihat soalan seterusnya adalah tentukan tenaga yang dibebaskan. Kalau kita nak kira tenaga yang dibebaskan dalam tindak balas nuklear, kita kena guna E sama dengan MC kuasa 2. Dan M ini adalah cacat jisim yang ini. Okey, jadi untuk dapat jawapan tenaga yang tepat, kita kena gunakan cacat jisim yang paling tepat. Jadi kita jangan bundarkan. Kalau kita bundarkan dan kita masuk di sini, dia akan jadi kurang tepat. Okey,
Macam itulah. Okey, kejituan dia akan menjadi rendah. Sorry, bukan jitu, dia ketepatannya lah. Okey, ketepatan dia akan jadi rendah. Okey, jawapan dia akan lain sedikit daripada yang nilai sebenar. Okey. Jadi di sini kita guna yang cacat jisim 3.291448 kali dengan 10 kuasa negatif 28. Okey, hal laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8 kuasa 2. Dan kita dapat 2.96 kali 10 kuasa negatif 11 joule. Okey, seterusnya, Raja 4.2 menunjukkan keratan rentas sebuah reaktor nuklear. Okey, di dalam Raja ni dia tunjuk dia ada rod pengawal, moderator dengan rod uranium. Okey, bagaimana tindak balas nuklear dalam reaktor itu dapat dikawal? Okey, kita boleh kawal dengan menggunakan rod pengawal lah. Okey, jadi kita kena jelaskan bagaimana rod pengawal itu boleh mengawal tindak balas nuklear. Okey, pertama, rod pengawal dapat menyerap neutron. Okey, jadi tindak balas nuklear boleh dikurangkan dengan merendahkan rod pengawal. Okey, macam ni lah. Rod pengawal dia boleh menyerap neutron. Okey, tindak balas nuklear dia boleh dikurangkan dengan merendahkan rod pengawal. Maksudnya masukkan rod pengawal itu di antara moderator dengan rod uranium. Cikgu cerita sikit bagaimana reaktor nuklear ini berfungsi. Jadi pertama adalah kita kena faham tentang yang tindak balas berantai ni. Tindak balas berantai ni membolehkan tenaga nuklear dihasilkan secara berterusan. Betul tak? Kan, kalau kita nak terus menghasilkan tenaga berterusan, ada tenaga keluar, jadi kita kena adanya tindak balas berantai ni. Neutron masuk dalam uranium, uranium belah menghasilkan neutron. Neutron masuk dalam uranium lain, uranium itu belah lagi menghasilkan lebih banyak neutron. Neutron masuk lagi dalam uranium lain, macam tu. Jadi di sini kita lihat pada reaktor nuklear ni dia ada rod uranium di tengah, dan lepas tu ada moderator. Lepas tu moderator, lepas tu moderator lagi, lepas tu rod uranium. Maksudnya rod uranium ni kamu lihat di sini dalam gambar Raja ni, rod uranium itu dia dikelilingi dengan moderator. Okey, ada moderator di sekeliling rod uranium itu. Jadi kenapa kita kena adanya moderator ini? Sebenarnya fungsi moderator ini adalah untuk memperlahankan neutron. Kenapa neutron itu kena perlahan? Kerana neutron yang terhasil, neutron ini 2 biji ini yang keluar, dia ada banyak tenaga kinetik. Jadi dia boleh bergerak dengan sangat-sangat laju. Jadi bila neutron itu bergerak dengan kelajuan yang terlalu tinggi,
dia tak dapat diserap oleh uranium lain. Walaupun dia, kalau dia masuk dia akan terus tembus dan keluar. Dia tak dapat diserap oleh uranium 235 ini. Jadi untuk membolehkan neutron diserap oleh uranium 235, kita kena perlahankan neutron itu. Okey, supaya neutron itu supaya neutron itu adalah pada kelajuan yang sesuai untuk diserap oleh uranium. Kalau diserap, barulah uranium itu boleh terbelah menjalani proses pembelahan nukleus. Okey. Jadi kita lihat di dalam rod uranium, dia katakan rod uranium ini dia besarkan sikit. Boleh. So you nak cikgu mula dari awal. Sekarang okay. So okay, 你看这个sebab cikgu ada rakam, jadi cikgu habiskan dalam bahasa Melayu dulu. Jadi cikgu akan cikgu akan translate dalam bahasa Cina. Okey, cikgu habiskan dalam bahasa Melayu dulu Okey, jadi kamu lihat neutron yang keluar dari rod uranium ini. Okey, dia akan melalui moderator. Lepas dia melalui moderator, dia akan jadi pada laju dia akan jadi perlahan, dan bila dia sampai ke rod uranium yang di sebelah ini, dia akan kelajuan dia akan jadi kelajuan yang sesuai untuk diserap. Jadi bila masuk dalam ni, uranium di dalam ni menjalani pembelahan dan katakanlah dia menghasilkan 2 biji neutron terbang keluar. Jadi 2 biji neutron ini dia akan melalui moderator lagi dan masuk dalam ni. Ini katakan masuk dalam rod uranium ni. Jadi uranium di sini dia akan belah menghasilkan neutron. Ini pun belah menjadi menghasilkan neutron. Contohnya macam ni lah. Ini terbang masuk dalam sini, belah menghasilkan neutron. Contohnya macam ni lah. Okey. Jadi kalau benda ni berterusan apa akan berlaku adalah tenaga yang terhasil akan menjadi semakin tinggi. Sebab kalau kita lihat dari gambar raja ini, okey, bilangan neutron yang terhasil adalah semakin banyak, dan uranium yang terbelah pun akan jadi semakin banyak. Jadi maksudnya tenaga yang dihasilkan akan jadi semakin banyak. Okey? Jadi kalau semakin banyak, maksudnya dia akan jadi semakin panas lah. Jadi ini adalah tak baiklah, kerana dia akan jadi terlalu panas. Jadi untuk mengawal tindak balas nuklear itu, kita perlukan rod uranium. Okey? Kita perlukan rod uranium pula. Kita perlukan rod pengawal ni. Rod pengawal ini dia dibuat daripada boron kalau tak salah. Okey, boron betul. Dibuat daripada boron. Jadi rod boron ataupun rod pengawal ni dia boleh menyerap dan merangkap neutron. Jadi bila kita nak rendahkan tindak balas nuklear ini, kita boleh rendahkan dengan mengurangkan bilangan neutron. Jadi cara untuk mengurangkan bilangan neutron, kita turunkan rod pengawal ini masuk ke dalam. Jadi bila rod pengawal ini dia masuk ke bawah, maka dia boleh dapat menyerap neutron-neutron yang terbang di sinilah. Jadi bilangan neutron akan berkurang dan tindak balas nuklear boleh dikurangkanlah. Okey, boleh faham. Jadi ini adalah bagaimana reaktor nuklear ini boleh berfungsi. Okey? Okey, so 我先用华语讲Okay, so 这边你明白吗？需要我用华语讲吗？
OK 不需要。So 在这边是说 OK 你看啊这边有一个 raw uranium 嘛 ，So 例如说这边有一粒 uranium 这边有一粒 uranium 它分解了，所以它产生2个 neutron 出来。So 例如说有一个 neutron 飞这边，有一个 neutron 飞这边啦。So 这个 neutron 它经过这个 moderator 过后，它的速度就会减慢，它的速度就会变成一个适合被其他的 uranium 吸收的速度。So 它进去这个隔壁的这个 uranium 的时候，这一支 uranium rod 里面的 uranium 它就可以吸收这个 neutron， 然后它就会分裂它又再产生 neutron 出来那个 neutron 又会再经过那个moderator 它才会去隔壁的，又再去隔壁的那个uranium rod 的 uranium， 然后又才会产生让那个uranium 它会分裂让有分裂跑出来。So 意思是说如果啦有一个 neutron， 例如说有一个 neutron 它出来它不是经过 moderator， 它是这样直出的。如果它是这样直走的话虽然它正在 on the way 出来的时候还有经过很多的 uranium， 不过它不能够被那些 uranium 吸收，因为它的速度太快了如果还没有经过 moderator它就不能够，因为它太快的关系，所以就不能够被吸收了。所以也就是说在这个题目里面，这个 moderator 的角色并不是用来控制这个nuclear reaction 或者是Dina Ballas nuclear， 这个 moderator 的功能它是要让那个Dina Ballas berantai 那个连锁效应可以继续下去。也就是说这个 moderator 其实是鼓励这个 Dina Ballas nuclear 继续发生，而不是控制它。如果当我们讲控制的话我们就是要可以我们要它产生的能源多我们就可以给它多，我们要给它少我们可以给它少。So moderator 并没有扮演这样子的角色 OK真正扮演这个角色可以控制那个产生出来的能源多还是少，就是这个 rod pengawal。 这个 rod pengawal 它是可以吸收，它是用 boron 制成的啦， So 它是可以吸收那个neutron。 So 也就是说当那个 neutron 如果进去那个 rod pengawal 的话它就会被那个 rod pengawal 抓住，它不会跑出来。这样的话在里面这一边飞来飞去的 neutron 的数量就会减少，数量减少了，那么那个 Dina Ballas nuclear 就会减少So 产生出来的能源也会减少OK， So 如果我要提升它的话我要让它产生更加多能源，我就抽出这些 rod pengawal， 我就把这 rod pengawal 抽出来，那么就里面的 neutron 就会很多咯，越来越多，那么就会产生越多的能源OK 可以明白吗？OK 有什么问题吗？OK so mari kita sambung OK so dalam so jawapan ini soalan dia tanya bagaimana Dina Ballas nuclear boleh dikawal. Pertama kita kena katalah kita boleh kawal guna rod pengawal. Kenapa boleh kawal guna rod pengawal? Kerana rod pengawal dapat menyerap neutron. Okey? Dan bagaimana rod pengawal dia boleh rod pengawal boleh menyerap neutron, macam mana kita boleh gunakan rod pengawal untuk mengawal Dina Ballas nuclear itu adalah kita boleh kurangkan. Bila kita kata Dina Ballas nuclear boleh dikurangkan, jadi kita menyatakan bahawa rod pengawal ni memang boleh mengawal Dina Ballas nuclear.
Ingat maksud mengawal adalah kita nak dia banyak, kita boleh bagi dia banyak. Kita nak kurangkan, kita boleh kurangkan. Ini adalah apa yang dikatakan kita boleh kawal. Okey, kalau tak boleh kawal, maksudnya dia asyik menjadi semakin banyak ataupun asyik menjadi semakin tinggi, semakin rendah ataupun sama saja, tak ada perubahan. Okey, ini tak boleh kawal lah, macam tu. Jadi kita boleh kawal dengan kita rendahkan rod pengawal. Maksudnya rod pengawal tu dia masuk ke dalam, dia akan pergi ke antara yang rod uranium dengan rod uranium yang lain. Jadi dia boleh memerangkap neutron lah. Bilangan neutron berkurang, jadi tindak balas nuklear pun berkurang. Jadi tenaga yang dihasilkan akan berkurang lah, macam tu. Okey, Raja 5.1 dan Raja 5.2 menunjukkan dua buah kereta mainan yang dikawal dari jauh menggunakan gelombang radio daripada alat kawalan masing-masing. Okey, jadi sini ada pemancar. Frekuensi dia 2.7 kali 10 kuasa 7 Hz. X ini adalah apa? Kita lihat. X ini maksudnya jarak maksimum gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar boleh dikesan oleh antena. Maksudnya dia boleh pergi berapa jauh. Jadi kita dapati yang ini, yang A punya, okey, alat kawalan A dia hanya boleh pergi sejauh 60 meter. Okey, dan alat kawalan B dia boleh pergi dengan jarak yang lebih tinggi lah, lebih jauh. Okey, 90 meter. Okey, A, gariskan jawapan yang betul. Laju gelombang radio adalah lebih kecil daripada, sama dengan ataupun lebih besar daripada laju cahaya. Jadi jawapan dia adalah sama dengan lah. Kenapa kita kata sama dengan? Sebab laju gelombang radio itu, sebab sebenarnya gelombang elektromagnet bila dia bergerak dalam udara, dari vacuum dia masuk ke udara, dia laju dia ada berkurang sedikit. Okey, sedikit saja dia menjadi rendah. Jadi disebabkan perubahan itu adalah amat-amat kecil, jadi kita anggap dia tak ada berubah lah. Jadi laju gelombang radio bila dalam udara kita anggap dia sama dengan laju cahaya lah. Okey. Okey, seterusnya B. Perhatikan Raja 5.1 dan Raja 5.2. Bandingkan frekuensi gelombang radio yang dikeluarkan oleh pemancar alat kawalan A dan alat kawalan B. Okey, jadi kita lihat di sini yang A dia ya betul. Yang A dia ada frekuensi yang rendah berbanding dengan B. Okey, jadi frekuensi A kurang dari B. Macam itulah. Sama ada kamu boleh kata frekuensi A kurang dari B ataupun frekuensi dalam 5.1 kurang dari 5.2 pun boleh. Okey, kamu nak guna ini A, B ataupun 5.1, 5.2 pun boleh. Okey, tak ada masalah. Okey, tandakan bagi jawapan yang betul. Okey, kereta mainan A masih boleh dikawal walaupun berada pada jarak 80 meter. Ini salah lah sebab paling maksimum hanya 60 meter bagi A ya. Okey, untuk yang ini kereta mainan B masih boleh dikawal walaupun berada pada jarak 80 meter. Ini betul. Kerana B dia boleh pergi sampai 90 meter. Okey. Okey, hitung panjang gelombang bagi gelombang radio yang dipancarkan oleh pemancar. Okey, jadi kita boleh kira dengan menggunakan hal laju
gelombang sama dengan frekuensi gelombang kali dengan panjang gelombang. Okey, V sama dengan F lambda. Okey, jadi hal laju gelombang adalah hal laju cahaya 3 kali 10 kuasa 8. Okey, frekuensi dia diberi di sini 2.7 10 kuasa 7. Kali dengan panjang gelombang. Jadi kita boleh kira panjang gelombang dia adalah 11.11 meter. Yang ni V sama dengan F lambda 3 kali 10 kuasa 8. Ini adalah 4.9 kali 10 kuasa 7 lambda. Okey, jadi panjang gelombang adalah 6.12 meter. Okey. Okey, D. Berdasarkan jawapan di 5C, nyatakan perbezaan antara panjang gelombang bagi gelombang radio yang dikeluarkan oleh alat kawalan A dan alat kawalan B. Okey. Okey, perbezaan, nyatakan perbezaan. Jadi maksudnya dia nak kita bandingkanlah. Bandingkan panjang gelombang. Jadi panjang gelombang A lebih panjang dari B. Macam tu lah. Okey, seterusnya. Berdasarkan jawapan anda dalam 5C dan 5D, hubung kaitkan. Maksudnya kita kena nyatakan Okey, kita kena hubung kaitkan frekuensi dan jarak maksimum gelombang radio yang boleh dikesan. Okey, jadi semakin tinggi frekuensi, semakin tinggi jarak. Okey. Okey, kamu lihat di sini Kamu lihat di sini dalam soalan ni dia ada bagi simbol F dengan X. Jadi maksudnya kalau kamu nak guna simbol untuk jawab pun boleh. Kamu boleh jawab semakin tinggi F, semakin tinggi X pun boleh. Okey? Ya, betul. Kalau dia tak ada bagi simbol contohnya dia cakap hubung kaitkan frekuensi dan jarak maksimum bla bla bla, dia tak ada X. Okey, jadi kamu tak boleh F ke X ke, tak boleh Dalam soalan itu dia mesti ada bagi simbol. Baru kita boleh jawab guna simbol. Okey? Contohnya simbol bagi frekuensi kita tahu memang F. Betul tak? Kita belajar simbol untuk frekuensi memang adalah F. F kecil. Tetapi dalam soalan ni dia tak bagi adalah F kecil. Jadi kita tak boleh jawab guna F kecil Okey? Kalau kamu jawab ada kemungkinan besar jawapan ditolak lah. Okey, ada kemungkinan dia. Pun ada kemungkinan jawapan diterima, pun ada. Okey, jadi maksudnya dia bergantung pada skema. Dan kita tak tahu skema itu dia akan keluar macam mana. Jadi ada kemungkinan terima, ada kemungkinan ditolak. Okey? Kita pernah nampak agak banyak kes-kes di mana pelajar dia nak guna simbol tetapi dia salah guna simbol itu. Atau dia salah lukis simbol itu. Jadi menyebabkan salah.
Jadi kalau tak pasti dengan simbol, jangan gunalah. Guna sahaja perkataan. Okey, Raja 6 menunjukkan sebuah transformer multi-tap. Okey, transformer multi-tap ini adalah di mana dia ada banyak terminal lah. Maksudnya di sini kamu boleh sambung D ke F. Yang pada gegelung sekunder kamu boleh sambung dari D ke F pun boleh, D ke E pun boleh, E ke F pun boleh. Jadi ada 3 pilihan lah. Macam tu. Ini transformer macam ni dipanggil transformer multi-tap. Okey. Okey, jadi di sini maklumat yang diberi gegelung primer ada 1000 lilitan, bekalan kuasa arus ulang-alik adalah 240 volt. Okey, di gegelung sekunder voltan sekunder adalah 60 volt. Lepas tu voltan dari DE adalah 48 volt. Bilangan lilitan dari D ke E adalah 200. Okey, E ke F ini kita tak tahu berapa. Okey. Okey, gegelung primer, bilangan lilitan gegelung primer 1000. Okey, voltan input merentasi gegelung primer 240 volt. Di sini semua gegelung sekunder. Terminal DE, bilangan lilitan 200. Voltan output 48 volt. Terminal EF tak tahu, bilangan lilitan tak tahu, voltan tak tahu. Okey, voltan output bagi seluruh gegelung sekunder adalah 60 volt. Okey. Perhatikan Raja 6. Okey, apakah jenis transformer yang ditunjukkan? Jadi kita lihat sini bagus. Okey, ini 1000 ini 240 volt sekunder 60 volt. Jadi ini adalah injak turun. Okey. B. Tentukan nilai ni bilangan lilitan EF dan voltan EF. Okey. Jadi pertama kita kena kira bilangan lilitan dalam sekunder lah. Okey, bilangan lilitan dalam sekunder. Jadi kita boleh guna voltan primer per voltan sekunder sama dengan bilangan lilitan primer per bilangan lilitan sekunder. Okey, primer adalah 240, sekunder 60 volt. Bilangan lilitan primer 1000. Okey, yang sekunder okey 250. Okey, 250 lilitan pada yang sekunder. Okey, jadi voltan EF sama dengan 60 volt tolak dengan 48 volt, jadi kita dapat 12 volt. Bilangan lilitan EF adalah 250 tolak dengan 200, jadi kita dapat 50. Bilangan lilitan dia ada 50 lilitan lah. Okey. Berdasarkan Raja 6 dan jawapan di 6B. Okey, bandingkan NP, NDE dan NEF. Okey, ini adalah bilangan lilitan dalam primer. Ini bilangan lilitan dalam DE adalah separuh okey, DE dengan EF. Macam tu. Okey, jadi kita boleh bandingkan dengan guna simbol. Okey, NP bilangan lilitan dalam primer
memang lebih tinggi daripada bilangan lilitan dalam D ke E dan lebih tinggi daripada bilangan lilitan dari E ke F. Macam tu. Okey, seterusnya bandingkan nisbah voltan primer kepada voltan sekunder dengan nisbah bilangan lilitan primer kepada bilangan lilitan DF. DF adalah seluruh yang sekunder. Okey. Jadi kedua-dua nisbah dia adalah sama lah. Okey, sama. Kita tulis saja sama dah cukup. Okey. Okey, kamu faham tak kenapa dia sama? Sebab dua-dua nisbah dia sama, jadi kita boleh kira macam ni lah. Kita ada formula ini sebab nisbah antara voltan primer sekunder dengan nisbah antara lilitan primer sekunder adalah sama. Jadi kita boleh buat kiraan macam ni. Okey, bandingkan voltan primer, voltan DE dan voltan EF. Okey, jadi voltan primer memang lebih tinggi daripada voltan DE. Okay. DE lebih tinggi daripada voltan EF. Macam tu. Okey. Jadi bila kita guna simbol ini, kita kena pastikan kita lukis simbol ini dengan betul lah. Okey, jangan lukis dia sama macam 7 ke macam tu. Kalau kamu tulis macam ni macam 7. Jadi ada kemungkinan dia bagi salah Okey, mungkin dia akan salahkan kalau dia nampak macam 7. Jangan terlalu lah, terlalu macam 7. Okey. Macam ni okey. Okey. Okey, berdasarkan jawapan di 6C, nyatakan hubungan antara bilangan hubungan antara bilangan lilitan gegelung dengan nilai voltan. Okey, jadi tinggi-tinggi. Okey, bilangan lilitan tinggi, voltan tinggi. Okey, macam tu. Seterusnya, sekiranya bekalan kuasa pada gegelung primer digantikan dengan bekalan kuasa arus terus, nyatakan nilai arus yang mengalir di gegelung sekunder. Jadi nilai arus adalah kosong ataupun sifar ataupun kosong ampere. Macam itulah pun boleh. Okey, kenapa macam ni? Sebab transformer dia tak boleh berfungsi dengan arus terus. Dia hanya boleh berfungsi dengan arus ulang-alik. Okey? Okey, nombor 7. Okey, Raja 7 menunjukkan seorang atlet sedang memutarkan tukul besi dalam acara sukan lempar tukul besi. Okey, daya memusat yang bertindak ke atas tukul besi ketika diputarkan adalah daya tegangan tali tersebut. Sini dia dah bagi tahu Daya memusat adalah daya tegangan. Okey, apakah daya memusat? Okey, daya memusat adalah daya yang membolehkan objek bergerak mengikut laluan membulat. Okey, dan arahnya sentiasa menuju ke pusat bulatan. Okey.
Okey kalau anak panah sahaja salah kena ada anak panah dengan F. F sahaja salah, anak panah sahaja salah. Dua-dua kena ada. Okey? Kerana soalan dia kata dalam Raja 7 tandakan arah daya memusat F yang bertindak pada tuku besi. Okey? M adalah jisim objek itu, V adalah hal laju linear kuasa 2. Lepas tu ini adalah R ini adalah jarak dari pusat bulatan ke tengah ke pusat objek itu. Okay, jadi jisim 4 25 kuasa 2 1.6 meter. Jadi kita dapat 1562.5 Newton. Okey? Okey, ini adalah daya memusat. Okey, D. Jadual 7 menunjukkan ciri-ciri lemparan tuku besi F, G dan H yang terlibat dalam sebuah acara sukan lempar tuku besi. Okey, ada 3. F, G, H. Panjang, ni panjang sampai pendek. Ini laju linear, ada 24, ada 20, ada 29 meter per saat. Okay, berdasarkan spesifikasi, nyatakan ciri-ciri yang sesuai bagi lemparan tuku besi yang mempunyai tegangan tali yang paling tinggi. Okay, dia nak yang ada tegangan tali yang paling tinggi. Jadi dari okey, kejap kita tengok soalan dulu. Tengok soalan ni, okey, panjang yang pertama kita nak lihat panjang tali keluli. Okey. Macam mana kita nak tahu tali itu dia kena panjang ke pendek? Kita tengok pada F sama dengan MV kuasa 2 per R. Soalan dia nak ciri-ciri sesuai bagi lemparan tuku besi yang mempunyai tegangan tali yang paling tinggi. Okey, tegangan tali yang paling tinggi. Jadi macam mana kita nak ada tegangan tali yang tinggi? Okey, kita lihat yang depan soalan. Di depan soalan ni dia ada kata daya memusat yang bertindak ke atas tuku besi ketika diputarkan adalah daya tegangan tali tersebut. Maksudnya daya tegangan sama dengan daya memusat. Jadi kalau kita nak daya tegangan tinggi, kita kena ada daya memusat tinggilah kerana dua-dua ini adalah sama. Okey. Jadi kalau kita nak ada daya memusat yang tinggi, sama ada kita hal laju ni tinggi ataupun yang ini adalah rendah. Ini adalah jejari lah, okey, jejari bulatan itu. Jadi sekarang kita nak pilih panjang tali keluli, kita kena pilih yang pendek lah. Okey, kenapa pilih pendek? Kerana kalau pendek, maka jejari bulatan dia pusing itu adalah pendek. Okey, panjang tali keluli pendek. Kenapa pendek? Daya memusat berkadar songsang. Dengan jejari bulatan atau jejari bulatan pusingan. Okey. Seterusnya, laju linear tuku besi ketika diputar. Okey, jadi laju kena tinggilah. Jadi ini tinggi 29. Tinggi. Okey, sebab daya memusat berkadar terus dengan hal laju linear kuasa 2. Okey. Berkadar terus dengan hal laju linear kuasa 2.
Seterusnya, okey, berdasarkan jawapan dalam 7D, lemparan tuku besi manakah yang mempunyai tekanan tali paling tinggi? H lah. Okey. Okey, soalan 8. Okay, Raja 8.1 menunjukkan sebuah kapal terbang ketika berada pada altitude cabin 2134 meter dengan altitude penerbangan 10973 meter. Pada altitude cabin, tekanan dalam kabin adalah 77.9 kilopascal, sama dengan tekanan atmosfera pada altitude yang setara. Tekanan atmosfera turun serendah 22.8 kilopascal pada ketinggian 10973 meter. Okey, takrifkan tekanan atmosfera. Okey, tekanan atmosfera adalah tekanan disebabkan oleh berat lapisan udara yang bertindak ke atas permukaan bumi. Bagaimanakah kadar pernafasan manusia berubah apabila berada pada altitude yang tinggi? Okey, jadi kadar pernafasan meningkat. Okey. Okey, kadar pernafasan meningkat. Seterusnya, jelaskan jawapan kenapa kadar pernafasan meningkat. Okey, kerana ketumpatan udara berkurang, peratusan oksigen berkurang pada altitude tinggi. Okey, sebilangan besar jet komersial menggunakan udara yang memasuki enjin jet untuk membekalkan udara ke dalam kabin semasa penerbangan seperti Darajah 8.2. Okey, udara tersebut kemudiannya diproses dan disejukkan, akhirnya disalurkan ke kabin. Tekanan dalam kabin sentiasa dipastikan berada antara 75.8 kilopascal dan 82.7 kilopascal agar penumpang dan kru penerbangan dapat bernafas dengan mudah. Okey. Okey, apakah kaedah yang boleh dilakukan untuk memastikan penumpang kapal terbang mendapat udara yang mencukupi pada altitude yang lebih tinggi? Okey, jadi kalau kita nak pastikan penumpang dia ada udara yang mencukupi, jadi kita kena bekalkan dengan lebih banyak udara lah. Okey, ataupun kita boleh kekalkan kita boleh bekalkan lebih banyak udara ke dalam kabin. Okey. Sebab peratusan udara di altitude tinggi
adalah rendah. Okey, ini sebab dia lah. Sebab peratusan udara di altitude tinggi rendah, jadi kita kena bekalkan lebih banyak udara lah. Okay, cadangkan tindakan yang perlu diambil jika terdapat penumpang kapal terbang mengalami kekurangan penyerapan oksigen dalam paru-parunya semasa penerbangan. Okey, jadi tindakan dia adalah bekalkan oksigen kepada penumpang dengan topeng oksigen. Okey. Bekalan oksigen dari topeng oksigen adalah dalam peratusan yang lebih tinggi. Peratusan dalam yang lebih tinggi ataupun dalam kepekatan yang lebih tinggi pun boleh. Okey, seterusnya. Raja 8.3 menunjukkan pandangan sisi bagi 3 cadangan reka bentuk tingkap sebuah kapal terbang. Okay, tandakan tik reka bentuk tingkap yang boleh menampung perbezaan tekanan udara yang selamat antara bahagian dalam dan luar kapal terbang. Okey. Jadi yang sesuai adalah ini, yang tengah ni. Ini adalah dalam, ini luar. Kenapa? Kenapa dia kena macam ni, bengkok ke dalam macam ni? Sebab kalau dia bengkok ke dalam macam ni, maka tekanan di dalam adalah lebih tinggi, betul tak? Okey, tekanan di dalam lebih tinggi. Jadi dengan bentuk bulat di dalam, dia boleh menyebarkan tekanan itu. Okey, tekanan itu boleh tersebar dengan sama rata di dalam badan kapal terbang itu. Okey, maksudnya bila dia tekan di sini, semua sama rata. Okey, tekan dengan sama rata. Okey, jadi ini paling sesuai lah. Okey, justifikasi boleh menampung daya yang tinggi dari dalam kapal terbang. Okey. Okey, boleh menampung daya yang tinggi dari dalam kapal terbang disebabkan oleh perbezaan tekanan antara dalam dan luar kapal terbang. Okey? Okey.